Baik, seterusnya kita akan lihat subtopik yang kedua iaitu komponen etika dan peradaban pada tajuk yang ketiga ini. Iaitu yang pertamanya adalah persekitaran geofisikal. Lazimnya sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi dan budaya dengan persekitaran kawasan geografi tertentu lah. Baik, kalau dalam konteks kita di Malaysia ini ada sempatan geografi yang menentukan ini adalah Malaysia di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak. Baik, seterusnya geofizikal Tanah Melayu, sebuah semenanjung yang dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka sebagai laluan tempat pertemuan dan pergaulan dua peradaban besar dunia, China dan India melalui kegiatan perdagangan. Ini pada era pra-kolonial. Sebelum inilah di Selat Melaka menjadi pusat perdagangan. Di situ masyarakat daripada India, China dan juga Timur Tengah datang untuk berdagang pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ketika dahulu. Kemudian sumber dan produk pertanian dari alam Melayu menjadi asas dagangan dengan peradaban lain. Kemudian seterusnya peradaban Malaysia adalah penyulaman peradaban majmuk dunia melalui difusi budaya. Baik, dalam aspek yang kedua, masyarakat dan demografi. Masyarakat bermaksud sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem interaksi sosial di mana sebahagian besar interaksi yang berlaku dalam lingkungan sistem sosial itu adalah lahir daripada individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Baik, ini adalah sebahagian daripada definisi masyarakat. Adalah kelompok manusia, ya, bukannya seorang ataupun dua tetapi ramai. Okey, kemudian mereka akan saling berinteraksi antara satu sama lain. Kebiasaan-kebiasaan harian itu akan membentuk suatu budaya ataupun penerimaan yang kita katakan secara tidak langsung dipandang baik untuk dilaksanakan secara kerap dan berterusan pada masa akan datang. Baik, ciri-ciri budaya ni dia mesti berkelompok yang saya nyatakan tadi. Kemudian dia mempunyai budaya, maksudnya kebiasaan ataupun kelaziman aktiviti seharian itu yang diterima oleh semua orang ketika itu. Okey, mengalami perubahan daripada semasa ke semasa lah, tidaklah kita katakan tidak mempunyai perubahan. Dia sebagai contohlah bentuk rumah kan ada perubahan tetapi dia masih lagi mengekalkan budaya sesuatu kaum masyarakat ataupun tamadun tertentu. Kemudian mempunyai interaksi, ya, kita makhluk sosial yang berinteraksi antara satu sama lain, mempunyai kepimpinan dan mempunyai aturan sosialnya, susun lapis, kelas, status dan kasta yang saya telah huraikan tadi, berkaitan dengan ada sistem ketua kampung, kemudian ada Tok Imam, Tok Bilal. Itu sebagai salah satu contoh lah, ya. Itu mungkin dulu. Kalau dalam konteks sekarang ni mungkin dah berbeza dan sebagainya lah. Kalau dulu sebelum itu lagi ada sultan, ada jawatan apa ni, memanda menteri dan sebagainya tu, bendahara, laksmana dan sebagainya. Okey. Baik, itu antara definisi lah, ya. Kemudian ada definisi lain yang dikemukakan oleh pengkaji yang lain, suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasikan dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Baik, definisi masyarakat dalam konteks kita di Malaysia ini kita boleh lihat masyarakat plural yang pelbagai. Cina, India, Melayu terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan, dan di Tanah Melayu terdapat 3 etnik utama, Melayu, Cina dan India di Semenanjung, Bumi Putera Sabah yang pelbagai seperti Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain, serta Bumi Putera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah daripada adat, makanan,
pakaian tetapi juga daripada segi pekerjaan dan tempat tinggal. Masing-masing dia ada ciri-ciri tersendiri khusus bagi setiap kaum ataupun bangsa tersebut. Kewujudan masyarakat plural adalah sejajar dengan penjajah yang datang ke Tanah Melayu pada masa dulu dengan membawa masuk semua kaum tersebut untuk memenuhi peluang pekerjaan di Tanah Melayu. Kalau kita lihat pada era kolonial, orang-orang daripada penjajah daripada Eropah dan juga British membawa masuk orang-orang daripada peradaban Cina, peradaban India sebagai contohlah untuk menjadi buruh ketika itu. J.S. Funivel telah menyatakan masyarakat plural adalah bercampur antara satu sama lain, tidak bersatu. Mereka berada di satu tempat tapi mereka tidak bersama, tidak bersatu. Ya. Mereka hidup berdekatan tetapi tidak terpisah daripada sistem politik masing-masing yang sama serta masing-masing berpegang dengan kebudayaan, bahasa dan pemikiran tersendiri. Mereka masih lagi mengamalkan budaya dan cara hidup mereka masing-masing. Contohnya ya, masyarakat Melayu, India dan Cina dipisahkan dalam tempat yang berbeza. Melayu di kampung, Cina di kawasan bandar, India di kawasan estate, mereka ada sistem yang tersendiri yang berasaskan latar belakang tempat asal mereka. Ini satu ketika dahululah ya. Ini gambaran menyeluruh bagaimana terbentuknya masyarakat dalam konteks ketika fasa ataupun era kolonial ketika dahulu. Baik, ini adalah garis masa pembentukan masyarakat Malaysia sebagaimana yang kita boleh lihat dalam paparan slide ini. Iaitu pada fasa Kesultanan Melayu Melaka yang saya sebutkan ada dah proses migrasi daripada Timur Tengah, China dan India untuk berdagang kan. Kemudian pada era penjajahan Portugis, penjajahan Belanda, penjajahan British, okey. Terutamanya pada penjajahan British inilah yang bawa masuk masyarakat orang Cina, orang India untuk menjadi buruh ketika dahulu kan. Suatu ketika dahulu, kemudian kependudukan pendudukan Jepun, mereka berinteraksi dengan masyarakat tempatan Tanah Melayu ketika terdahulu. Di situ kita sebutkan fasa kolonial. Kalau Kesultanan Melayu Melaka tu fasa pra-kolonial. Kemudian bila dah mencapai kemerdekaan Tanah Melayu ni, sehinggalah kepada pembentukan Malaysia dan hari ini, so itu dipanggil sebagai fasa pra-kolonial yang kita boleh bincangkan. Baik, seterusnya dari sudut kemajumukan dan kepelbagaian, istilah masyarakat majmuk digunakan untuk merujuk kepada masyarakat pelbagai etnik di Tanah Melayu selepas kehadiran penjajah yang membawa masuk pendatang dari China dan India untuk kepentingan ekonomi. Ini pada fasa kolonial lah sebagaimana yang kita dah bincangkan. So ianya diistilahkan sebagai istilah masyarakat majmuk. Kemudian ada beberapa terma lah kita boleh lihat, ada budaya majmuk, kemudian pecahan di bawahnya menghasilkan peradaban majmuk dan juga masyarakat majmuk. Budaya majmuk di Tanah Melayu merupakan hasil pertemuan dan pertembungan budaya besar dunia yang melahirkan fenomena sosial di alam Melayu. Kita katakan majmuk ni adalah percampuran budaya lah. Majmuk pun berasal daripada perkataan bahasa Arab jamak. Jamak ini bermaksudnya ramai dan banyak kan. Ada pertemuan yang banyak budaya kita katakan. Di Tanah Melayu, Cina ada, India ada, kita katakan Timur Tengah pun hadir, jadi berhimpun di Tanah Melayu jadi majmuk, kita katakan begitu. Kemudian peradaban majmuk ni bercirikan semula jadi tanpa paksaan dan fleksibel. Ini yang kita katakan wujud pada era pra-kolonial. Mereka datang ke sini untuk berurus niaga. Selesai urus niaga boleh balik. Kalau tak balik pun menetap dan berkahwin dengan orang tempatan, mereka ini yang kita katakan secara semula jadi. Kemudian ada juga fasa kolonial ini, masyarakat yang terbentuk ketika itu dikatakan sebagai masyarakat majmuk bercirikan paksaan dan perbezaan.
masyarakat India dan China ketika itu dibawa daripada tanah besar China, negara India ke tanah Melayu untuk jadi buruh. Mereka sebenarnya memang tak mahu hadir. Mereka pun hidup dalam suasana tertekan dan sebagainya. Jadi itu sebab kita katakan bercirikan pemaksaan dan juga perbezaan. Baik, seterusnya kita lihat konsep memahami proses hubungan etnik ini. Ada beberapa konteks masyarakat yang terbentuk yang kita boleh lihat. Yang pertama dari sudut segregasi, akomodasi, asimilasi, amalgamasi, dan juga ada satu istilah lagi adalah akulturasi. Bentuk-bentuk masyarakat yang kita katakan yang wujud daripada kepelbagaian ini. Segregasi ini adalah pemisahan ataupun pengasingan antara etnik dengan etnik yang lain. Ini berlaku pada era kolonial ni. Kalau kita boleh lihat, masyarakat Melayu berada di kawasan kampung. Masyarakat Cina kebanyakannya berada di kawasan Lombong dan juga bandar. Masyarakat India berada di kawasan estate ataupun ladang-ladang. Getah, kelapa sawit dan sebagainya. So, jadi situ disegregasi, dipisah-pisahkan, berlaku dalam bentuk pemisahan tempat tinggal, sistem pendidikan, pengangkutan dan kemudahan awam. Kita boleh lihat ini berlaku pada era penjajahan British suatu ketika dahulu di Tanah Melayu. Kemudian berlaku juga konteks pembentukan masyarakat yang kita katakan berlakunya asimilasi, merupakan proses integrasi sehala yang akan menghasilkan satu kelompok masyarakat yang mempunyai satu budaya dan satu bahasa dan satu agama. Kita katakan begitulah. Asimilasi ini biasanya yang minoriti dalam konteks masyarakat yang majoriti tu dia akan mengikut yang majoriti tersebut lah, ya. A plus B plus C dia akan jadi A lah sebab A dominan sebagai contoh sahajalah, ya. B dan C tu mungkin ini formula lah, B dan C tu mungkin minoriti lah, tak ramai kan. Mungkin dalam budaya perkahwinan pun boleh jadi begitu. Ibu dan ayah, suami dan isteri berkahwin, kemudian yang mana lebih dominan, so akan ikut budaya yang dominan tersebut. Kemudian berlakunya akomodasi, penerimaan terhadap norma dan nilai etnik lain tanpa menggugat budaya masing-masing. Bebas mengamalkan budaya masing-masing, menyedari dan menghormati budaya etnik lain dan mempertahankan budaya hidup masing-masing. Ni kita kalau kata dalam konteks formula, kita boleh katakan A plus B plus C equal sama juga dengan A plus B plus C jugalah. Masing-masing boleh bersama, kemudian menghormati antara satu sama lain, cara budaya hidup, cara pemakaian, cara pemakanan dan cara agama itu dihormati antara satu sama lain. Kemudian ada satu lagi tahap hubungan antara masyarakat ini kita sebutkan sebagai amalgamasi. Tahap asimilasi yang paling tinggi merupakan proses pencantuman melalui biologi perkahwinan campur sebagai contohlah, ya. Amalgamasi ini juga kita boleh katakan masing-masing ni rela untuk penyatuan, kemudian mencairkan kaedah ataupun budaya masing-masing dengan bersepakat mewujudkan satu kaedah, satu cara dalam sesebuah negara lah, kita boleh katakan begitulah. A plus B plus C equal kepada D, satu budaya yang lain, mungkin ada yang budaya pemakanan, pemakaian dan sebagainya boleh diterima pakai. So dianggap sebagai satu budaya untuk keseluruhan A, B dan C tadi. Itu contoh sajalah. Satu lagi adalah dalam konteks akulturasi ini, budaya yang mana baik, yang boleh diterima dan diguna pakai oleh satu kelompok ataupun bangsa ataupun kaum yang lain. Sebagai contohlah, ya, pemakaian lelaki yang memakai kemeja lengan panjang, bertali leher, kemudian pakai blazer, itu adalah budaya masyarakat Eropah. Tetapi kita juga boleh guna pakai dan laksanakan dalam kehidupan seharian masyarakat Melayu. Ataupun
budaya pemakanan mi tiaw dan sebagainya, so menjadi juga budaya makanan dalam masyarakat Melayu. Begitulah sebaliknya. Okey, so ada penyerapan budaya kaum lain dan diaplikasikan dalam budaya masyarakat tertentu. Baik, seterusnya ini adalah skema proses hubungan etnik di Malaysia. Maksudnya dalam konteks jadual hubungan manusia itu, ya. Dalam konteks bermasyarakat, kita boleh lihat dalam konteks tahap putaran, dimensi nilai, bentuk hubungan sosial, hasil dan kesepaduan sosial yang terhasil lah. Yang paling baik itu adalah amalgamasi kerana ada persepakatan dan kesepaduan sosial itu adalah sangat baiklah. Okey, itu yang paling. Kemudian bermula daripada disfungsional sosial, plural kemajukan, akomodasi, akulturasi, asimilasi, segmented, kemudian pergi kepada amalgamasi. Baik, seterusnya yang ketiga adalah ekonomi dan pasaran. Ini dalam konteks masyarakat di Malaysia lah. Pada era prakolonial, masyarakat Melayu mengamalkan kegiatan ekonomi sara diri, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri dan keluarga. Ini bertani untuk makan, kemudian turun ke laut untuk makan juga kan. Cukup sekadar begitu saja. Ini pada era prakolonial. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, kegiatan perdagangan menjadi kegiatan terpenting dalam masyarakat disebabkan keadaan kehidupan yang masih mundur dan tradisional. Pada era kolonial, British dilihat terus menguasai kegiatan ekonomi negeri-negeri di Tanah Melayu dengan pembukaan lombong biji timah dan ladang getah serta kemasukan tenaga buruh secara besar-besaran dari China dan India. Kemudian pada era pasca kolonial, kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang dari segi penguasaan ekonomi dalam kalangan kaum dan menggalakkan kemajuan ekonomi semua golongan masyarakat agar jurang perbezaan antara masyarakat ini dapat dirapatkan semula lah. Ini era pasca kolonial, disusun balik, diwujudkan dasar ekonomi baru untuk menyusun semula kegiatan ekonomi masyarakat Cina, India dan Melayu ketika itu. Dasar ekonomi baru telah diperkenalkan oleh Tun Abdul Razak pada tahun 1970 hingga 1990. DEB berpegang kepada prinsip bahawa ketidakseimbangan ekonomi perlu diperbaiki untuk mengelakkan ketegangan dan konflik antara etnik dan seterusnya mengukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Kemudian objektif dasar ekonomi baru ini kita katakan bersifat serampang dua mata. Yang pertama bertujuan pembasmian kemiskinan tanpa mengira kaum dan yang kedua penyusunan semula masyarakat tanpa mengikut fungsi ekonomi. Sasaran dan objektif dasar ekonomi baru untuk mengurangkan kadar kemiskinan secara keseluruhan, peratusnya, kemudian luar bandarnya, ada target dan objektif yang ingin dicapai. Kemudian dari sudut pemilikan kehartaan juga disasarkan sebagaimana yang kita boleh lihat dalam jadual, konteks bumi putera, bukan bumi putera dan juga pemodal asing. Baik, seterusnya kita lihat dalam konteks falsafah dan pemikiran. Falsafah dan pemikiran tradisional, perspektif ini berpandangan matlamat telah pun ditentukan dan ditetapkan manakala manusia hanya diberi ruang untuk memilih cara bagaimana untuk mengecapi matlamat tersebut. Ibn Khaldun berpendapat ilmu perlu diintegrasikan dengan agama dan ilmu alat. Menuntut ilmu agama, logik, falsafah, matematik dan bahasa Arab, ketokohannya diakui oleh sarjana barat. Ini latar belakang berkaitan dengan Ibn Khaldun. Falsafah dan pemikiran ini adalah satu perkara yang penting dalam konteks kita alam Melayu dilatar belakangkan dengan Islam dan falsafah masyarakat Melayu.